Hai korang. Oke, aku nak kongsi cerita aku masa bulan puasa nih. Ceritanya macam nih. Aku cari duit poket untuk Syawal. Aku pun ikut kakak ipar bekerja di Dewan Makan sebuah sekolah berasrama. Hanya 15 menit dari rumah kalau memandu. Sekolah ini baru dibina, berdekatan dengan Politeknik dan UMS. Boleh tahan keluasan dengan pokok-pokok masih agak tebal di belakang. Dahulunya, ia adalah hutan tanpa diteroka. Kami ada shift. Bujang selalunya kena waktu malam dan subuh, manakala yang sudah berkawin selalu dapat shift siang. Masa itu, aku drive ke Nari Abang untuk berganti shift dengan kakak ipar. Pulang nanti, kakak ipar pula ganti bawa kereta. Selepas waktu berbuka, aku pun gerak untuk masuk kerja shift malam sehingga subuh. Lagu Blackpink rancak bermain di corong speaker kereta. Masa ni, aku pun rancak nyanyi, melalak dalam kereta. Lalu depan masjid, orang sedang jemaah tarawih. Aku pula dalam kereta melalak. Sedang melalak tu, ekor mataku menangkap satu sosok tubuh di seat belakang. Nyanyianku jadi slow, kemudian berhenti. Tiba-tiba lagu Blackpink tadi tersekat, lalu bertukar suara lantunan ayat Al-Quran. Masa ni, aku rasa aku pun pucat. Dari cermin tengah tu, aku lihat seorang perempuan duduk diam sambil memandang ke hadapan, tanpa wajah. Selendang terlilit di kepala. Dengan tubuhnya tersarung baju kurung berbunga-bunga. Aku terkejut, sebab selama ni aku fikir takkan nampak makhluk-makhluk halus ni pada bulan puasa. Lepas tu, dia hilang pada masa aku sampai satu bukit. Bukit ni tak tinggi, tapi selalu menjadi persinggahan mereka. Kalau sampai bukit ni, kadang-kadang ada yang melambai, kadang-kadang ada yang tumpang, kadang-kadang yang tumpang dari luar mesti akan turun sini. Oke, aku nak cerita pengalaman aku bekerja sambilan di Dewan Makan Sekolah Berasrama ni. Dewan ni besar, boleh memuatkan hingga 1,000 pelajar dalam satu masa. Dapur pula terbagi kepada beberapa bagian. Tapi memang luas. Shift malam ni stafnya tak ramai. Ada 6 orang. Aku dan Ayu, Abang Uti, tukang masak kami, Naim dan Duan, dan Pakcik Maco kami gelar. Malam pertama je ada sesi suai kenal. Aku duduk rehat di bilik rehat untuk staf wanita. Kalau malam memang sunyi. Sebab kalau selesai buat kerja, sementara tunggu waktu sahur, kami akan ambil masa untuk rehat. Aku rehat sendiri di situ. Dan Ayu masih bergayut dengan tunangnya. Dari tingkap laju satu kelibat lalu. Tiba-tiba bulu romaku mencanak naik. Aku terasa satu kehadiran asing di belakang tubuh. Tepat di tepi cuping telinga. Ada suara berbisik menderu. Tiba-tiba, barang-barang staf dari loker bertaburan keluar, seperti dihambur. Telekung dan sejadah staf habis terhambur dari lipatan. Tubuhku terasa ditolak kuat dari bilik, dan pintu terhempas kuat. Cermin tingkap macam ditutup terbuka. Aku pun tercengang. Bila aku toleh ke tepi, Abang Uti melongo melihat aku dengan sendok besar di tangan. Abang Uti ni suka perhati aku. Kadang-kadang aku dengar dia berbual sendiri di luar. Kadang-kadang sambil memasak tu, dia akan bercakap. Entah dengan siapa. Sebab stesen kerja kami terpisah oleh beberapa ruang. Hanya suara boleh dengar. Nantilah kau makan. Jangan kacau ni dulu. Basi jaga kau.
budak-budak nih belum makan lagi. Dia bercakap sambil menuang makanan dalam tray makanan student. Aku pegun, sebab satu tubuh tinggi berdiri di sisinya. Bukan staf, tapi makhluk yang bukan dari alam kita. Abang Uti pun pandang aku. Ada tambahan makanan lagi kah Abang Uti? Gagap aku sambil menundukkan pandangan. Kedua-duanya memandang tepat ke arahku. Aku pun hulur tray, minta tambahan makanan. Abang Uti tersenyum sambil berbisik. Lana nampak kan? Abang Uti dari awal lagi tahu Lana boleh nampak. Tapi jangan risau, yang ni biasa datang minta makanan. Sejak tu, aku sentiasa nampak mereka di sisi Abang Uti minta makanan. Kadang-kadang Abang Uti tak peduli, dan kadang-kadang mereka usik Abang Uti, hidupkan air singki. Memang teriaklah Abang Uti kena usik. Dengan aku, mereka tak usik, sebab Abang Uti dah bagi amaran awal-awal. Mereka suka aura aku katanya, sebab muka aku serupa dengan adik mereka. Satu malam tu, Abang Uti arahkan aku ambil ayam dan daging dalam peti sejuk. Stesen peti sejuk ni jauh sikit ke belakang dan ada ruang yang luas untuk simpan peti-peti sejuk. Ada lebih kurang 6 atau 7 peti sejuk masa tu. Masuk ke ruangan tu, aku sudah rasa ada angin sejuk menerpa. Rupanya ada satu peti sejuk terbuka. Alahai, suspense sendiri aku masa tu. Angin sejuk tu dari peti sejuk yang terbuka. Aku pun cakap dalam hati, siapalah yang lalai tak tutup peti sejuk ni. Aku pun tutup peti sejuk tu. Satu pintu peti sejuk lagi terbuka. Aku beranjak menutup peti sejuk yang satu lagi. Dan tiba-tiba, semua pintu peti sejuk terbuka tertutup sendiri. Berdetum pintunya, terbuka dan terhempas. Ada lebih kurang 15 minit berlalu, lampu Kalimantan sekejap malap, sekejap terang. Keadaan reda selepas 15 minit. Aku masih berdiri kejung di situ. Entah mengapa, kakiku melangkah ke sudut peti sejuk paling hujung. Masa tu, aku terpandang satu batang tubuh wanita berdiri di tepi peti sejuk tu. Matanya tepat memandang aku. Aku pegun. Wajahnya pucat, memakai baju gaun putih macam gaun pengantin tu. Ada crown kecil atas kepala dengan selendang nipis. Rambutnya hitam melepasi bahu. Begitulah gambarannya. Nak kata dia cantik, cantiklah untuk bangsa mereka. Kadang-kadang mukanya boleh jadi ngeri kalau dia marah. Aku pun pura-pura tak nampak. Aku ambil ayam dan daging yang Abang Uti nak. Dengan segera, aku tinggalkan ruangan tu. Cepat-cepat aku pergi tempat Abang Uti. Banyak lagi kisah seram yang aku alami di Dewan Makan Asrama tu. Kalau ada masa, nanti aku sambung cerita. Mungkin ceritaku kali ini agak kurang seram. Ia cuma beberapa pengalaman semasa bulan Ramadan. Semoga ibadah kita pada bulan Ramadan ni diterima oleh Allah. Selamat berpuasa kepada semua pendengar. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.